sering kalilah kita sebut dan kita tahu kewajipan seorang Muslim adalah mensyukuri nikmat Allah. Kan? Ustaz-ustaz kita datang selalu sebut antara nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Dua ni paling besar, kita selalu dengar. Tapi macam mana cara kita mensyukuri? Kalau kita renungkan bersama, bila kita fikir-fikir semula, tak ramai sebenarnya orang rasa nikmat Islam, nikmat iman ni besar, tak ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله على نعمائه كثيرة التي لا تعد ولا تحصى الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا نحمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا وأصلي وأسلم على حبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Pertama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, rezeki, kesihatan, kebaikan, keafiatan yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya pun pada malam ni first time lah kuliah di sini, menggantikan Ustaz Ahmad Hassan dekat 10 minit sebelum maghrib tadi jugalah dia mesej saya. Kebetulan saya duduk di USJ 2, sempat datanglah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak kira kali kedua lah saya datang kat sini. Kali pertama seingat saya masa Qiyamul Lail. Qiyamul Lail Ramadan baru ni lah, Alhamdulillah. Itu pun ganti Imam Muda Hafiz. Imam Muda Hafiz. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai muqaddimah, sukalah saya memperingatkan diri saya dan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sering kalilah kita sebut dan kita tahu kewajipan seorang Muslim adalah mensyukuri nikmat Allah. Kan? Ustaz-ustaz kita datang selalu sebut antara nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman. Dua ni paling besar, kita selalu dengar. Tapi macam mana cara kita mensyukuri? Kalau kita renungkan bersama, bila kita fikir-fikir semula, tak ramai sebenarnya orang rasa nikmat Islam, nikmat iman ni besar, tak ramai. Sebab tu kalau kita nak lihat para sahabat Nabi yang mulia, macam mana mereka kenal Islam, mereka faham Islam. Akhir sekali sahabat Nabi ni senang cerita, kita katakan berjihad bersama Nabi. Bila sebut jihad ni tak ada yang lain lah, syuhada lah, kita kata syahid lah. Begitu kesungguhan para sahabat Nabi ni. Dia faham Islam, dia rasa besarnya nikmat Islam, dia bersama dengan Nabi, berjuang dengan Nabi. Dan bila kita teliti kenapa mungkinlah kita orang Melayu, bukan orang Arab, ataupun di zaman kita ni tak rasa sangat besar Islam ni, iman ni, dan kita renungkan, mungkin kita kata sebab para sahabat Nabi ni dia masuk Islam berbeza dengan kita. Kita Islam hari ni sebab kita lahir ni mak ayah kita Islam dah. Ataupun kita kata lahir-lahir ni dalam IC kita pun kita dah balik sampai umur ni IC kita Islam lah kita. Tapi kalau orang tanya kita, anak kita tanya, cucu-cucu kita tanya kan, boleh tak bagi tahu apakah itu Islam? Mungkin kita pun dua kali juga fikir macam mana nak terang tentang Islam tu. Dan itu perkara yang menjadikan kita lah berbeza dengan para sahabat. Kenapa akhir sekali dia boleh berjuang dengan Nabi sehingga kita kata tinggal anak bini dia, tinggal keluarga kan, tinggal hasil tanaman, harta benda, berjuang syahid dengan Nabi, kerana dia ni faham Islam ni. Sebab daripada jahiliyah tak kenal Islam, dia faham Islam ni dengan ilmu. Dia masuk Islam ni dengan faham, masuk Islam dengan ilmu.
Daripada jahiliyah Nabi dakwah kepadanya, cerita tentang Islam, akhirnya masuk Islam. Sebab tu dia sayang Islam. Sebab tu kalau kita boleh nak tandingi, kita kata nak tandingi para sahabat ni mustahil lah. Nak challenge iman para sahabat ni mustahil. Tapi paling kurang kita boleh dapat satu kunci, iaitu menuntut ilmu. Kita kena menuntut ilmu. Nak rasa nikmat Islam tu besar, kena menuntut ilmu. Nak sayang Islam, nak sayang iman yang ada pada diri kita, kena menuntut ilmu. Itu untuk diri saya lah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ni sentiasa berada dalam keadaan menuntut ilmu, insya-Allah. Itu sebagai mukaddimah. Dan insya-Allah, kebetulan saya pun pada malam ni kita kata tayammum lah kan. Istilah fiqahnya tayammum. Menggantikan air yang tak ada kan, menggantikan ustaz yang tak dapat datang. Jadi saya fikir insya-Allah pada malam ni pertemuan yang ringkas, kita nak kongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kongsi satu hadis walaupun tak banyak, walaupun hadis ni ringkas, tapi kita faham hadis tu. Kita faham apa syarahan para ulama terhadap hadis tu, insya-Allah. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Cuma yang saya nak baca ni lafaznya riwayat Imam Muslim. Kerana riwayat Imam Bukhari dia sedikit berbeza lah. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun. Hadis ni dia tak terlalu panjang lah. Cuma saya nak baca yang satu ayat ni sebagai kita kata topik kita pada malam ni lah. Kita kata tajuk asas kita pada malam ni. Kata Nabi SAW, kullu sulama. Mungkin sebahagian daripada kita biasa dengar adalah hadis ni mungkin. Kerana hadis ni sebenarnya ada juga dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kitab 40 hadis Imam Nawawi tu ada juga hadis ni. Setiap sulama, setengah ulama kata sulama ni adalah sendi-sendi tulang. Ada kata tulang belulang. Ada kata sama je dua tu sebenarnya. Setiap sendi tulang dalam badan manusia ni, kata Nabi, alaihi sadaqatun, wajib sedekah. Mungkin tuan-tuan rasa pelik dah. Sedekah wajib ni. Biasa sedekah ni hukum dia sunat aja, yang wajib tu zakat kan. Dan kita akan baca hadis, habiskan hadis ni, mudah-mudahan kita faham insya-Allah. Tapi asasnya bila mana Nabi sebut alaihi, para ulama usul dia akan kata bila sebut alaihi kat sini wajib. Asasnya wajib sedekah. Kata para ulama, bagi mensyukuri nikmat yang Allah bagi ni, sendi-sendi yang ada dalam badan kita ni, dalam hadis yang lain Nabi kata ada 360. Pemisah di antara tulang kita ni ada 360. Dan kalau tuan-tuan dah biasa baca, memang saintis pun, kita kata dari sudut teknologi pun mengakui perkara ni betul. Bila lihat di dalam badan ni, betul apa yang Nabi kata, mukjizat Nabi, 360 pemisah. Okey, ini sebagai tajuk asas lah, wajib sedekah bagi mensyukuri nikmat Allah bagi tulang, sendi-sendi di antara tulang belulang kita ni. Okey, cuma sedikit tuan-tuan insya-Allah, kerana hadis ni tak terlalu panjang lah. Saya nak kembali semula kepada perawi a'la, kan, sahabat Nabi yang riwayatkan hadis ni. Sebab persoalannya saya sebut tadi, hadis ni riwayat Imam Bukhari, riwayat Muslim. Kalau kita lihat pada tarikh lahir ni, Imam Bukhari tak sempat jumpa Nabi. Imam Muslim pun tak sempat jumpa Nabi. Mereka ni bukan sahabat. Ni kena hati-hati tuan-tuan. Ramai orang silap faham lah. Mungkin kebanyakan orang awam jugalah dia silap faham. Bila dia baca hadis, riwayat Bukhari, riwayat Muslim. Sahabat Bukhari ni, Muslim sahabat ni. Silap, itu silap yang sangat besar lah. Dia tak sempat jumpa Nabi. Jumpa Bukhari pun, nak jumpa sahabat pun dia tak sempat nak jumpa sahabat Imam Bukhari ni. Persoalannya dah macam mana dia riwayat hadis tu, Ustaz? Kan? Riwayat Bukhari, Muslim, dalam Sahih Bukhari ada lebih kurang 6,000 lebih hadis. Macam mana dia boleh riwayat, Ustaz? Dia tak jumpa pun Nabi. Itu kita kata dalam ilmu hadis ni dia ada rantaian sanad lah. Kan, Imam Bukhari ambil dengan guru dia sampailah kepada sahabat. Yang kita nak baca hadis ni adalah nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah. Saya peribadi pun kalau tuan-tuan tanya,
Imam Bukhari ambil dengan siapa guru dia? Yang tu saya pun tak ingat lah. Kena rujuk betul lah. Kena buka Sahih Bukhari tu baru kita boleh lihat nama-nama tu. Tapi paling kurang lah kita, mungkin untuk saya sendiri orang awam ni, kita nak baca hadis paling kurang kita kenal rawi a'la tu, yang riwayat hadis tu, sahabat yang ambil dengan Nabi tu, paling kurang kita kenal yang tu lah. Sebab nak ingat satu-satu tu payah juga. Jadi hadis yang kita baca ni iaitu Abu Hurairah yang riwayatkan hadis. Tadi Ustaz kata Abi Hurairah, Abu Hurairah. Saya sama juga macam pak saudara Nabi kan. Dulu kita daripada kecil kita dengar pak saudara Nabi ni Abu Talib, Abu Talib. Makin kita belajar boleh sebut Abi Talib ataupun Aba Talib. Kita awal-awal dengar lain tu, tak betul Ustaz ni. Tapi rupa-rupanya silap kita. Dalam tata bahasa Arab boleh 3 keadaan. Aba Talib, Abu Talib, Abi Talib. Samalah kat sini. Abu Hurairah, kat sini Abi. Kenapa jadi Abi? Kerana an dekat depan tu. Orang yang belajar bahasa Arab dia tahulah an tu kan harfu jar kan. Kita memajrurkan isim selepas tu lah. Jadi Abi, an Abi. Makna dia sama je. Ayah kepada Hurairah kan. Pelik tu, ayah kepada Hurairah. Tapi senang cerita beginilah, paling kurang kita nak kenal sedikit sahabat Nabi ni. Abu Hurairah ni siapa dia? Sebab bila kita sebut Abu Hurairah ni bukan nama. Abu Hurairah bukan nama. Ataupun tuan-tuan sebut Abu Bakar kan, bagi nama anak Abu Bakar, itu bukan nama. Sebenarnya Abu Bakar tu dia kunyah. Kunyah ni kita bahasa Melayu pun terjemah kunyah jugalah. Maksudnya kita sandarkan macam Nabi kan. Nabi dia ada kunyah dia, iaitu Abul Qasim kan. Anak Nabi dengan Siti Khadijah kan. Abul Qasim. Maksudnya ayah kepada Qasim. Nabi kita ada kunyah. Sebab tu orang yang belajar hadis tuan-tuan, dia mesti kena tahu perkara ni. Kerana nama orang-orang Arab ni, macam saya sebutlah, Bukhari ambil dengan guru. Kebanyakan orang Arab ni nama dia sama je. Muhammad, Ahmad, Abdullah, Abdul Rahman. Payah nak jumpa selain, adalah Islam, Hamzah. Tapi kebanyakan Muhammad. Dan yang kedua Ahmad. Banyak yang tu. Jadi macam mana kita nak bezakan guru-guru Bukhari tadi tu kan? Sebab tu orang yang belajar hadis tak cukup kenal nama. Dia kena tahu satu lagi kunyah. Dan tak cukup tahu kunyah, kena tahu satu lagi laqab. Sebab tu dalam orang belajar hadis ni memang dia kena ingatan kuat lah. Nama, kunyah, laqab. Nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunyah Nabi Abul Qasim. Laqab Nabi, laqab ni gelaran lah. Gelaran Nabi paling tinggi sekali sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nak kembali kalau kita Abu Hurairah ni. Abu Hurairah ni ayah kepada Hurairah kan. Dan tuan-tuan tahulah tak semestinya kita kata sandarkan kepada nama anak. Macam Abu Hurairah ni Nabi yang bagi kan. Ayah kepada orang yang sayang kucing lah. Kita katakan Abu Hurairah ni Nabi bagi. Persoalan kat sini, siapa nama Abu Hurairah ni? Dan kita tahu, kita daripada kecil kita dengar nama Abu Hurairah ni. Bahkan dia antara sahabat paling banyak riwayat hadis Abu Hurairah ni. Tapi seingat saya sendiri dah tuan-tuan, saya tak tahu nama dia. Pergi ke Mesir, akhir-akhir nak balik Mesir tu baru kita tahu nama dia siapa bila kita belajar hadis ni kan. Rupa-rupanya nama dia khilaf para ulama. Menunjukkan tuan-tuan pengalaman saya sendiri lah. Orang Arab ni lebih terkenal dengan kunyah. Dia tak terkenal dengan nama sangat. Pengalaman saya di Mesir pun biasanya orang ni kalau kita tanya nama dia kan, kita kawan tak berapa rapat sangat. Kalau kita tanya nama siapa, dia kata ismi Abu Ahmad, ayah kepada Ahmad. Maksudnya kamu ni ayah kepada Ahmad, nama kamu siapa? Tak apa, panggil aku Abu Ahmad cukup. Itu style orang Arab lah. Dia jarang bagi tahu nama dia. Kalau kita berkawan rapat sikit baru dia bagi tahu. Dan satu lagi orang Arab ni dia menjadi satu keaiban. Kalau kita tanya nama isteri dia. Tuan-tuan ada kawan orang Arab ni, jangan tanya nama isteri, satu keaiban lah kalau orang-orang yang soleh ni. Kerana nama dia sendiri pun dia tak mau bagi tahu tuan-tuan. Nama isteri lagilah dia tak bagi tahu. Sebab tu orang Arab ni terkenal dengan kunyah. Samalah Abu Hurairah ni, kita daripada kecil kita kenal Abu Hurairah ni kunyah. Nama dia khilaf ulama. Antara yang saya ingat yang kuat lah, yang kuat para ulama kita, nama dia Abdul Rahman bin Sakhr. Nampak tak nama orang Arab ni Abdul Rahman, Abdullah. Jadi nama Abdullah ni, nama Abu Hurairah ni paling kurang kita ingat lah Abdul Rahman bin Sakhr. Sakhrin, orang Melayu kita sebut Sakhrin kan. Tapi dalam tajwid, kalau kita kata tajwid tak boleh sebut begitu, Sakhr. Ni selingan lah, saya pernah pergi satu masjid lah. Dia imam muda lah, imam tu dia muda lagi. Sama kaedah dia baca ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr.
payah kan bila mana mati. Bila mana tengah mati, akhir mati, ramai orang Melayu kita fail lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kena sebut dal yang mati, kena sebut juga ra yang mati. Yang tu payah tu. Qadr. Saya pergi satu tempat tu, orang muda, dia baca memang sedap lah dia baca dengan lagu Sodai lah. Imam Mekah kita kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia berhenti begitu saja tuan-tuan. Dia tinggal huruf ra kat belakang tu. Ni antara kelemah orang Melayu lah. Sama juga macam Abu Bakar. Yang sebenarnya kaf mati, ra tu mati. Abu Bakar khalifah yang pertama ni. Setengah guru kita marah tuan-tuan. Kalau sebut, jangan sebut Abu Bakar. Tapi kita orang Melayu tak apalah. Orang Melayu. Tapi kalau kita dengan guru-guru Arab ni, dia marah kita sebut Abu Bakar. Bukan, kaf tu mati. Abu Bakar. Payah nak sebut tu. Dan satu lagi, Abu Bakar tu kan, dia bukan nama, dia adalah kunyah. Macam yang kita belajar ni lah. Kunyah ni ayah kepada anak dara. Kan, sebab kita tahu kan Nabi satu-satunya isteri dia yang anak dara adalah Aisyah kan. Jadi sebab tu dia dapat gelaran Abu Bakar. Aba Bakr, ayah kepada anak dara kan. Dan nama dia siapa Ustaz? Nama dia kita pun sampai lupa tuan-tuan. Sebab orang Arab ni kunyah dia lebih lagi. Nama dia seingat saya Abdullah tuan-tuan. Abdullah. Nama Abu Bakar ni Abdullah. Tapi tak apalah, itu dari sudut selingan lah. Mudah-mudahan dia manfaat. Satu lagi dari sudut hukum lah. Bila kita dah sebut kunyah ni kan tuan-tuan, setengah ulama' kata sunnah kita buat begitu. Setengah ulama' kata sunnah. Maksudnya sunnah, bila sebut sunnah ni dapat pahala. Tuan-tuan orang tanya nama kan. Tanya nama. Kan hari ni saja-sajalah nak bagi tahu. Okey, ada anak nama Fatimah contoh. Kawan tuan-tuan tanya nama. Dia kata nama aku Abu Fatimah. Ataupun yang perempuan Ummu Fatimah. Emak kepada Fatimah. Buat begitu dapat pahala. Setengah ulama' kata sunnah. Sebab Nabi pun ada kunyah Abul Qasim. Dan setengah ulama' lagi kata dia adat orang Arab lah. Kata kalau Nabi tak datang pun orang Arab ni memang ada kunyah. Tapi kalau kita lihat Imam Nawawi sendiri tuan-tuan. Imam Nawawi kan. Imam yang besar mazhab Syafi'i. Dia tak kahwin pun. Dia tak ada anak pun. Tapi dia ada kunyah dia. Abu Zakaria. Nama dia Yahya bin Sharaf. Nama dia Yahya bin Sharaf. Abu Zakaria tu kunyah dia. Ayah kepada Zakaria. Tapi Imam Nawawi tak ada anak. Menunjukkan tuan-tuan, saya suka pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga kata, kalaulah kita buat juga, kita bagi kunyah pada diri kita dengan alasan memang kita nak ikut Nabi betul-betul. Sebab kita sayang Nabi, cinta Nabi, kita akan dapat pahala atas dasar kita cinta Nabi tu. Masya Allah, ini pandangan yang ketiga. Okay, wallahualam, itu dari sudut kunyah lah. Saya saja panjangkan dari sudut nama ni sebab hadis ni insya-Allah tak terlalu panjang lah kita nak kongsi. Okey, Abu Hurairah dia riwayatkan hadis, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sendi-sendi tulang, sendi-sendi badan manusia, dalam diri manusia ni wajib sedekah. Bahkan kat sini Nabi sebut apa tuan-tuan? Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Wajib sedekah ni setiap hari. Setiap hari terbitnya matahari. Maksudnya setiap hari wajib sedekah bagi mensyukuri nikmat ni. Tapi kat sini kita tak payah risau lah. Setengah orang dia terus nampak bila kata Nabi kata wajib sedekah. Dan hadis Nabi kata ada 360 sendi pemisah ni. Kalau kita kata 360 sehari kan, kita nak 360 sehari tak mampu nak sedekah. Orang kaya pun 360 sehari berat juga nak sedekah kan. Sebab apa? Sebab kita nampak sedekah ni dengan duit, dengan harta. Tak. Dalam hadis ni kita kena baca habis lah. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang disayangi ni, Nabi memudahkan, meluaskan makna sedekah tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Asal sedekah ni wajib. Dan sedekah kat sini Nabi luaskan makna dia. Nabi kata ta'dilu bainasnaini sadaqatun. Kamu menadilkan, kamu mendamaikan dua orang yang sedang bergaduh, dua orang yang sedang berkelahi, maka itu adalah sedekah. Yang ni payah jugalah kita nak buat tuan-tuan. Tapi hari ni kita boleh lihatlah dalam grup WhatsApp kan, media sosial sekarang ni kan, grup macam-macam lah, AJK masjid ke, jiran, tetangga kan. Kadang tu kita lihat dua orang ni macam nak bergaduh je kan, macam nak bergaduh. Mungkin setengah daripada kita ni bila lihat begitu, kita nak tambah api dah.
Kita sokong yang ni, kita sokong yang tu, jangan. Kita cuba ambil peluang, kita mengadilkan dua orang yang nak bergaduh tu, dua orang yang bergaduh ni, maka adalah sedekah. Kalau kita boleh buat begitu tuan-tuan, maka tertunailah kewajipan kita pada hari itu. Tertunailah sedekah kita pada hari itu. Tapi mungkin contoh yang pertama ni payah nak buat tuan-tuan. Kerana kalau kita lihat kan, amrul bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Buat perkara yang baik, cegah kemungkaran. Kalau ikut ini menjadi usul agama kita. Bahkan dalam Quran Allah tak tinggal dua perkataan ni. Buat yang baik, cegah yang mungkar. Tapi sebenarnya tuan-tuan menjadi kita kata cabaran lah kepada pendakwah kita kan, ustaz-ustaz kita. Kadang tu kita nak suruh orang buat baik ni mudah tuan-tuan. Tapi nak larang orang buat mungkar payah. Sedangkan dua ni sama sebenarnya. Allah jadikan ia usul agama kita. Tapi nak suruh orang buat baik mudah. Kan? Kita dengan anak-anak, dengan jiran. Nak suruh buat baik mudah lah. Tapi kalau nak cegah kemungkaran, kita sebagai seorang bos, kan? Kita ada syarikat, kita ada pekerja kita. Kan? Kita baguslah kita buat kuliah duha setiap hari, wajib solat duha. Kita kata buat kebaikan, amrul bil ma'ruf. Tapi kalau kita tahu pekerja kita ni buat perkara yang mungkar, tak ramai berani tegur tuan-tuan. Betul tuan-tuan. Dia kata tak apalah, itu hal dia orang lah, itu dia dengan Allah lah. Yang penting, tapi sebenarnya Allah satu cabaran kepada kita lah. Kerana menjadi usul Islam dia sekali. Buat yang baik, mencegah kemungkaran. Jadi yang ni mungkin contoh ni payah sikit lah. Tapi kalau kita boleh buat, Masya Allah, mendamaikan dua belah pihak yang nak bergaduh. Okey. Seterusnya Nabi sambung lagi. Nabi kata wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun. Okey, Nabi luaskan lagi makna sedekah. Kamu membantu seseorang menaiki tunggangannya, ataupun kamu bantu dia ataupun kamu bantu bawa barangan dia naik ke tunggangan dia. Nabi buat dua contoh kat sini. Bantu dia naik tunggangan dia ataupun bantu bawa barangan dia naik tunggangan dia. Jadi para ulama kita bila mensyarahkan hadis ni, dia kata Nabi buat contoh berdasarkan di zaman Nabi lah. Kerana bila sebut tunggangan kan, dabbah ni kita kata haiwan lah, mungkin unta, kuda, payah nak naik kan. Jadi kata para ulama kita hari ni kita boleh luaskan makna hadis ni. Kita luaskan makna hadis ni dalam erti kata kita bantu seseorang dalam kesusahan. Bantu seseorang dalam kesusahan, maka itu adalah sedekah. Yang ni mungkin mudah sikit kita nak buat. Nak cegah tadi orang bergaduh tadi macam payah. Tapi yang kedua ni kita bantu orang dalam kesusahan. Apa bentuk kesusahan sekalipun, maka itu adalah sedekah. Kalau kita boleh buat dalam sehari tuan-tuan, maka insya-Allah tertunailah kewajipan yang asalnya wajib sedekah itu. Okey, itu yang kedua. Bahkan tuan-tuan pun tahulah banyak kelebihan kita bantu sesama kita orang dalam kesusahan ni. Dalam satu hadis yang sahih kan, ada seorang lelaki tanya Nabi, apakah manusia yang paling dicintai oleh Allah dan apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi kata, orang yang paling dicintai oleh Allah ni orang yang paling memberi manfaat kepada yang lainnya. Dan amalan, pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Masya Allah. Nabi kata pekerjaan yang paling dicintai oleh Allah adalah kamu beri kebahagiaan kepada seorang Muslim. Masya Allah, maksudnya kita bantu dia, beri kebahagiaan. Dan Nabi ikatkan lagi, ataupun kamu hilangkan kesulitan pada dirinya, ataupun kamu hilangkan kelaparan pada dirinya. Masya Allah. Itu di antara hadis-hadis yang menunjukkan bantu sesama kitanya besar fadilahnya. Dan kalau kita boleh buat, insya-Allah tertunailah kewajipan kita pada hari itu. Okey, kita sambung lagi hadis ni. Mungkin rasa payah jugalah ustaz nak buat yang kedua ni, mungkin payah jugalah, bukan senang nak bantu orang ni. Nabi luaskan lagi makna sedekah. Nabi kata, wal kalimatut thayyibatu sadaqatun. Kalimah yang baik adalah sedekah. Kalau kita lihat syarahan para ulama disebut oleh Al-Imam Ibn Utsaimin, dia kata kalimah yang baik ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, kalimah yang baik dengan Allah, dan yang kedua, kalimah yang baik sesama manusia. Kalimah yang baik sesama Allah ni tak lain tak bukan adalah zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Dan kalau kita nak bahas pasal zikir ni panjang lah. Tuan-tuan dan perempuan sekalian pun, kita tahulah Nabi ni tuan-tuan. Zikir Nabi ni start daripada Nabi bangun tidur sampai ke Nabi tidur, sebenarnya ada setiap pergerakan tu insya-Allah, setiap momen
kita kata ada zikir-zikir tertentu yang Nabi baca. Kalau kita nak amal semua memang tak sempat lah. Bahkan kalau kita cek tuan-tuan, Nabi ni nak tidur, sebelum Nabi nak tidur ni, kita hari ni kita tahulah antaranya amalan baca ayat kursi 3 kul. Tapi rupanya para ulama kita kumpul, Nabi ni ada lebih 20 bacaan sebelum tidur. Ada lebih 20 amalan zikir bacaan sebelum tidur. Tak sempat kita nak buat tuan-tuan. Saya sendirilah. 3 kul tu kita nak ulang 3 kali pun malas lah. Betul tuan-tuan? 3 kul tu sepatutnya 3 kali ulang sebelum tidur kan. Kalau selepas solat, Nabi baca sekali je lah. 3 kul tu sekali je setiap selepas solat. Tapi kalau nak tidur ni, Nabi baca 3 kali. Sama juga dengan zikir pagi dan petang, Nabi baca 3 kali. Bila kita lihat Allah, zikir Nabi rupanya ada dekat lebih 30, dekat lebih 20 tuan-tuan. Surah Az-Zumarnya, surah Al-Mulk, kan macam-macam lagi lah. Tapi paling kurang lah tuan-tuan, paling kurang nasihat untuk diri saya dan mudah-mudahan untuk tuan-tuan sekalian, paling kurang tak mampu nak buat semua tu, jangan tinggal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Besar zikir ni tuan-tuan, kita hafal daripada kecil lagi. Ada pelbagai riwayat yang sahih berkenaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Pelbagai riwayat, antaranya kata kalam yang paling disukai, dicintai oleh Allah Ta'ala selepas Al-Quran, 4 kalimah ni. Dan Nabi kata tak menjadi la yadurruhun, tak menjadi mudarat kepada kamu. Nak mula yang mana dulu boleh, Allahu Akbar dulu boleh, Alhamdulillah dulu pun boleh. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi kata diampunkan dosa-dosa kecil kita, walau kanat mislu zabadil bahr, walaupun diampunkan dosa-dosa kecil kita walaupun sebanyak buih di lautan. Kita sebut kecil kan, kecil sikit ustaz. Cuba kita bayangkan buih di lautan tu boleh kira ke tak? Maksudnya kecil pun tapi dia banyak tuan-tuan. Walaupun sebanyak buih di lautan, Allah ampun. Dengan kalimah ni, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Allahu Akbar, Allah maha besar. Paling kurang untuk diri saya dah, bila kita ingat, pastikan kita baca juga tuan-tuan dalam seharian hidup kita, mudah-mudahan tertunai kewajipan tadi yang kita bincang pada hadis ni. Cuma satu lagi tuan-tuan sebelum kita pergi pada seterusnya. Bila sebut zikir Nabi ni ada satu lagi lah, sebab zikir ni selalu kita ingat dah, subhanallah alhamdulillah ni. Dia ada satu zikir yang Nabi baca sebelum subuh kalau kita bangun tidur. Tuan-tuan mungkin biasa dengar lah satu riwayat hadis yang sahih. Nabi kata man ta'arra minal layli, barang siapa yang terjaga di tengah malam. Terjaga di tengah malam ni maksud dia sebelum subuh lah, duduk atas katil lagi. Lalu Nabi ajarkan zikir apa? Kena baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak macam panjang, tapi sebenarnya kita dah hafal dah yang ni kan. Nabi kata baca yang ni, selepas tu sambung subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Satu lagi wala haula wala quwwata illa billah. Nabi kata selepas dia baca zikir ni, kalau dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah maghfirli, thumma da'a, selepas tu dia sambung dengan doa-doa yang dia nak lah, doa-doa yang umum yang dia mahukan, maka kata Nabi dekat sini, istujibalah. Masya Allah, Nabi kata mustajab doa dia. Sebab tu penting doa sebelum subuh ni, memang Masya Allah tuan-tuan. Kita doa tak pasti Allah terima ke tak. Tapi kalau kita sebelum subuh tu kita terjaga, kita baca zikir yang Nabi ajar tadi, kita baca Allahumma ghfirli, sambung dengan doa, Nabi kata istujibalah, Allah akan terima. Sebab tu berdasarkan hadis ni, ulama kata itu waktu yang mustajab doa. Sebelum subuh tu waktu yang mustajab doa. Dan Nabi sambung lagi, kalau dia summa tawadda'a, kalau dia ambil wuduk, wa salla, dan dia solat, qubilat salatuh. Yang ni Masya Allah lagi tuan-tuan. Selepas dimustajabkan doa, kalau dia pergi pula selepas dah doa tu, dia pergi ambil wuduk, solat pula, Allah, Nabi kata apa? Qubilat salatuh, Allah terima solat dia. Allah. Yang ni ulama Masya Allah. Kita solat hari ni belum tentu Allah terima tuan-tuan. Bukan belum tentu, kita tak pasti macam mana ni Allah terima ke tak ni. Tapi kalau kita ambil wuduk tadi, kita solat sebelum subuh tadi, Nabi kata qubilat salatuh. Kerana apa? Kerana waktu sebelum subuh ni mustahil orang ni kalau dia solat, mustahil dia solat kerana manusia, mustahil. Jaranglah kita kata orang yang solat sebelum subuh ni nak tunjuk kat orang, mustahil lah. Walaupun wallahu alam ada ke tak, tapi mungkin jarang berlaku lah. Sebab tu kita kata sangat ajaib lah doa sebelum subuh. Dan
solat sebelum subuh. Mudah-mudahan dapat sama-sama kita buat. Itu antara sabit dengan sunnah Nabi SAW. Okey, seterusnya insya-Allah kita sambung lagi. Sebab bahas pasal zikir Nabi ni banyak sangat lah. Seterusnya kita lihat yang kedua. Nabi kata dekat sini, kalimah yang baik. Ulama kata kalimah yang baik dengan Allah, kalimah yang baik dengan manusia. Dengan erti kata kalimah yang baik dengan manusia ni husnul khuluq, akhlak yang mulia. Masya Allah. Setiap hari kita jumpa sahabat kita, kita bagi salam, kita tunjuk akhlak yang mulia, maka mudah-mudahan tuan-tuan termasuk dalam hadis ni. Kalimatut tayyibah, maka tertunailah kewajipan kita sedekah pada hari itu. Tertunai kewajipan sedekah pada pagi itu. Okey, seterusnya Nabi bagi contoh lagi. Mungkin setengah orang ustaz saya ni zikir ni payah ustaz. Okey, Nabi bagi contoh lagi. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun. Setiap langkah kamu berjalan menuju untuk salat, sedekah. Yang ni mudah-mudahan tuan-tuan kita semua buat insya-Allah. Dalam sehari insya-Allah kita buat. Maksudnya apa? Setiap langkah kamu berjalan menuju untuk salat adalah sedekah. Kalau kita lihat dalam riwayat yang lain, Nabi ada letak syarat lah. Nabi letak 2 syarat. Maksudnya kita ni dah bersih daripada rumah. Ambil wuduk daripada rumah lagi. Itu syarat yang pertama. Pergi ke masjid. Yang kedua syaratnya memang niat untuk menunaikan salat saja. Memang niat untuk menunaikan salat. Bila Nabi sebut begitu, menunjukkan ada orang tuan-tuan, dia datang ke masjid bukan nak salat. Tapi cuma kebetulan masuk waktu dia salat. Tapi ada orang ni memang asal dia daripada rumah. Wallahualam, mungkin dia datang ke masjid nak jumpa kawan dia, dah setting dah kita jumpa kat masjid. Sebab ada aircon, masjid pun besar dan sebagainya. Tapi sebab tu Nabi letak syarat. Ambil wuduk di rumah, bersuci di rumah. Dan kita berjalan menuju ke masjid tu memang niat untuk salat saja. Maka insya-Allah kita akan dapat fadilat ni. Iaitu Nabi kata setiap langkah dia diangkat darjat. Langkah yang satu lagi akan dihapuskan dosa-dosanya. Besar tuan-tuan fadilatnya. Jadi mudah-mudahan kita dapat semua fadilat ni tuan-tuan. Tertunailah kewajipan sedekah pada hari itu insya-Allah. Berjalan menuju untuk niat untuk salat adalah sedekah, kata Nabi setiap langkah. Okey, dan seterusnya yang terakhir Nabi sebut dalam hadis ni, wa tumitul adha anit tariqi sadaqatun. Kita menghilangkan sesuatu yang menyakiti, sesuatu yang bahaya di jalan adalah sedekah. Contoh ni mungkin nampak paling mudah tuan-tuan, tapi bila kita lihat praktikal, kalau zaman kita sekarang ni macam paling payah lah. Kita nak buang sesuatu yang menyakiti di jalan ni, payah tuan-tuan. Sebab kita hari ni naik kenderaan juga, naik kereta. Makin laju kita naik, maka makin payahlah kita nak buat contoh yang last ni. Kan? Menghilangkan sesuatu yang menyakiti di jalan adalah sedekah. Kalau kita boleh buat juga yang ni, hebat tuan-tuan. Maka tertunai sedekah kita pada hari itu. Tapi ada satu lagi cara faham para ulama kita. Bila mana Nabi sebut menghilangkan sesuatu yang menyakiti di jalan sedekah, kita kena faham sebaliknya. Kalaulah kita penyebab ada sesuatu yang menjadikan ada sesuatu yang menyakiti di jalan, maka dia bukan sedekah kat situ. Maka akan dapat dosa dan azab Allah Ta'ala lah. Sebab tu kena jaga-jaga betul yang ni. Itu cara ulama kita faham lah. Kalau Nabi kata sedekah, sebaliknya kalau kita yang menyebabkan, maka itu bahaya untuk kita. Sebab tu kalau kita lihat, kita hari ni mungkinlah naik kereta nak buang sesuatu ke jalan, kita lihat ramai orang kita tak buang lagi. Tapi kalau tak ada orang kita buang, maka berat yang tu. Maka kita tak ada ihsan kat situ. Okey, tak apalah, saya nak tutup hadis ni, saya nak kongsi satu khulasah yang dibuat oleh para ulama kita. Okey, hadis ni sampai kat sini lah. Nabi kata menghilangkan sesuatu yang menyakiti di jalan sedekah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Okey, para ulama kita tuan-tuan, dia buat satu khulasah. Sebab setengah orang ustaz, saya tak ingat dah 5 yang ustaz sebut ni. Ada 5 ke ada 6 ni? Lebih kurang 5 perkara yang kita baca ni kan. Ustaz saya tak ingat lah. Tapi alhamdulillah para ulama kita buat satu khulasah yang memudahkan kita. Sebab kita setengah orang hari ni kan, ni antara penting lah kita ikut para ulama kan. Ulama sebab apa? Berbeza dengan kita. Kita bila mana baca satu hadis, kita jumpa satu hadis ni sahih ni, orang lain salah lah. Orang lain tak ikut hadis ni salah. Orang lain buat selain daripada hadis ni salah. Itu silap kita lah. Sedangkan para ulama kita, Bukhari ni dia dah khatam dah.
Kan Sahih Bukhari ada 6,000 lebih, 7,000 lebih hadis. Dia dah khatam dah. Kita baru jumpa satu je pada malam ni. Kita rasa ada 5 contohnya. Rupa-rupanya para ulama kita, dia bila dah habis semua hadis Sunan Sittah kan, Sunan Tis'ah tu kan, Sunan Tis'ah ni campur dengan Muwatta, Sunan Darimi. Asal ada 6 kan, campur 3 lagi Muwatta Imam Malik, Sunan Darimi dengan Musnad Ahmad ni. Dia lalu semua dah para ulama. Dia buat khulasah. Setiap apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla dari sudut ibadat. Maksudnya tuan-tuan, kita buat ibadat sunat yang Nabi tunjukkan, perbanyakkan ibadat sunat. Setiap apa yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dari sudut ibadat, wa ihsanu ila khalqi, dan melakukan ihsan sesama makhluk, maka itu adalah sedekah. Ini khulasah yang para ulama kita buat berdasarkan bila mana melihat dalil-dalil yang banyak lah. Kata para ulama, bila mana kita melakukan ibadat memang ikhlas, tujuan kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka itu adalah sedekah. Mudah-mudahan kalau kita buat tuan-tuan, tertunai kewajipan kita pada hari itu. Dan yang kedua, ihsan sesama makhluk. Melakukan ihsan sesama makhluk ni pun sedekah tuan-tuan. Sebab tu takrifan ihsan ni semua tuan-tuan tahulah bila sebut ihsan. Tapi setengah orang ni dia terjemah ihsan ni buat baik kan. Tapi sebenarnya ihsan ni dia lebih tinggi daripada buat baik. Secara mudah kita boleh lihatlah takrifan yang terbaik Nabi bagi dah. Nabi bagi takrifan ihsan ni. Kalau kita buka kitab hadis 40 Imam Nawawi ni, hadis yang kedua tu kan, Nabi dah sebut dah. Ihsan ni kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ataupun kalau kamu tak mampu melihat Allah, kamu kena rasa Allah lihat kamu. Praktikal dia mudah. Kita boleh faham begini tuan-tuan. Saya buat contoh yang mudah tadi kan. Kita naik kereta nak buang sampah ni. Kalau kita lihat ramai orang kat luar, tak berani nak buang. Tapi bila pergi satu tempat tak ada orang, kita buang. Maka tak ada ihsan lah. Tak ada ihsan. Sebab apa? Kita tak rasa Allah lihat kita tu. Mungkin orang tak ada, tapi Allah lihat kita. Maka kat situ tak ada ihsan. Kita nak faham takrifan ihsan tu. Dan antara yang mudah lagi, para ulama kita dia memudahkan ihsan ni dengan erti kata makna dia melakukan sesuatu pekerjaan dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, itu ihsan. Sebab tu dia berbeza dengan adil. Ihsan ni dia tinggi lagi. Sebab tu bila sebut pasal mak ayah aja dalam Al-Quran, Allah tak sebut buat baik saja. Allah akan sebut wabil walidaini ihsana. Lebih tinggi daripada buat baik bila sebut mak ayah. Sebab tu para guru kita buat satu contoh yang menarik juga bila kita lihat. Ihsan ni dalam erti kata melakukan pekerjaan sesempurna mungkin. Dia berbeza dengan adil. Dia lebih tinggi daripada adil. Okey. Contoh yang para guru kita buat. Kalaulah kita ni contoh jadi pekerjaan lah. Kita jadi tukang apa? Tukang ambil order ni. Waiter kan? Tukang ambil order. Di restoran ke kedai-kedai ke. Kita kerja kita ambil order. Yang ni sebab contoh ni dia kena dengan kita lah. Dan seingat saya semua kita mungkin pernah makan di kedai makan jugalah. Jadi orang yang ambil order ni, kalau dari sudut adil kan. Dari sudut adil kerja dia kan. Kerja dia okay, dia ambil order. Apa yang bos dia suruh lah, ambil order, pergi hantar kat tukang masak, lepas tu ambil makanan, bagi kepada hantar semula dekat, yelah di meja semua tu kan. Dari sudut adil, settle dah kerja dia kan. Dan dia melaksanakan tugas dia dengan baik lah, ambil order, pergi hantar ke tukang masak, hantar semula, okey. Tapi kat mana ihsan dia? Ihsan dia mudah tapi payah nak buat. Ihsan dia kata para guru kita, bila mana kita hantar makanan tu, cuba kita ringankan mulut kita. Sila nikmati hidangan ini, minta maaf lambat sedikit kami sediakan makanan. Itu kat situ ihsan. Dia nampak kecil tapi sebenarnya itulah kita kata kita buat kerja sebaik mungkin. Sebab dari sudut adil kalau kita fikir selesai dah tugas dia. Halal lah kalau dia dapat gaji dia pun memang dia dah buat kerja dia tu, tak makan gaji buta dah. Tapi ihsan dekat mana? Dia memudahkan, dia menceriakan keadaan, kita ambil hati pelanggan dia macam mana, itu ihsan. Sebab tu dia perkara kecil tapi kalau kita boleh buat sebenarnya kesan dia sangat besar. Sebab tu kalau sama kita ni ada ihsan, kita ingat tuan-tuan, payahlah nak berlaku pergaduhan tuan-tuan. Payah nak berlaku pergaduhan. Hari ni mudah berlaku pergaduhan tuan-tuan, antaranya di media sosial lah. Sebab apa? Media sosial ni tuan-tuan, kita tak nampak orang tu. Kita pun di media sosial kalau jumpa depan-depan tak berani. Tapi di media sosial ni kita, apalah orang tak nampak aku,
Komen je lah apa saja pun. Kita tak rasa bila komen kita tu orang sakit hati, orang tak suka, kita tak nak berkawan. Maka tak ada ihsan kat situ tuan-tuan. Sebab tu penting kita jaga. Dan ulama kita sebut, kalau kita boleh melakukan ihsan sesama makhluk ni, buat baik sesama makhluk, ihsan ni tinggi lagi lah, buat baik dia tinggi lagi sesama makhluk, maka itu adalah sedekah. Dan insya-Allah kalau kita boleh buat, maka tertunailah kewajipan sedekah kita pada hari itu. Sebab asal hadis yang kita belajar hari ini memang hukum dia wajib. Ulama kata wajib sedekah. Tapi nak tunaikan dia macam mana? Dengan contoh-contoh yang kita sebut. Kalau tak mampu nak buat contoh yang kita sebut tadi, gunalah khulasah yang para ulama buat tadi. Setiap ibadah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala adalah sedekah. Ataupun ihsan sama makhluk sedekah. Tapi Ustaz, saya pun tak ingat jugalah khulasah ni. Payah khulasah ni Ustaz. Saya ada satu bila mana kita baca lagi tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW. Dia berkaitan dengan hadis juga. Nabi sebut, yarka'uhuma rak'atani yarka'uhuma min as-salati ad-duha. Lebih kurang begitulah mafhum dia. Lebih kurang begitu. Hadis yang sahih, Nabi kata, kamu solat duha 2 rakaat. Solat duha 2 rakaat yujzi'u min zalik. Nabi kata memadai dah daripada semua yang kita belajar ni. Mudah-mudahan tuan-tuan. Sebab tu solat duha ni sangat penting. Dalam riwayat lain Nabi kata kamu solat duha 2 rakaat yujzi'u min zalik. Kalimah yujzi tu memadai dah daripada semua yang kita sebut ni. Tapi Ustaz, kalau saya solat sunat duha, saya buat juga yang kita belajar hari ni, kata para ulama, yang kita buat tu salah satu tu dia jadi wajib lah. Maksudnya yang salah satu tu dia bukan jadi wajib. Bila kita buat, dia menunaikan kewajipan sedekah pada hari tu. Yang lain-lain kita buat tu jadi dapat pahala sunat. Yang lain-lain kita buat selebihnya tu dapat pahala sunat. Sebab tu solat sunat duha ni tuan-tuan, hakikatnya kan, ada orang kata solat sunat duha ni untuk jadi kaya kan. Nak harta solat sunat duha. Setakat yang kita belajar, tak adalah hadis Nabi sebut secara jelas begitu. Tak adalah Nabi kata solat sunat duha ni akan jadi kaya, tak ada tuan-tuan. Tapi cuma kita boleh dapat, mungkin istimbat. Para ulama kita sebut kenapa begitu. Kalau kita lihat, jelas hadis sebut. Hadis ni Nabi nak sebut apa? Asal wajibnya sedekah. Kerana apa? Kerana nak mensyukuri nikmat ni lah. Sendi-sendi tulang dalam badan kita ni. Sebab tu wajib sedekah. Tapi Nabi kata juga dalam hadis yang lain, solat sunat duha ni dia telah memadai dah. Maksudnya kita telah menunaikan sedekah tu. Telah menunaikan sedekah tu. Jadi hakikatnya fadilat, kalau orang tanya kelebihan solat sunat duha ni apa? Berdasarkan hadis Nabi ni menunjukkan kita ni hamba yang bersyukur. Kan? Menunjukkan kita nak jadi hamba yang bersyukur. Sebab tu kita solat sunat 2 rakaat. Bukan sebab nak jadi kaya, nak jadi hamba yang bersyukur. Tapi datang daripada mana jadi kaya tu Ustaz? Kan kalau kita lihat tuan-tuan, mungkin ni beginilah. Kita kata kita ni bila bersyukur ni, jelas janji Allah, orang yang bersyukur ni la azidannakum. La azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Mungkin daripada situlah asalnya solat sunat duha ni nak menunjukkan kita ni hamba yang bersyukur. Tapi bila mana kita bersyukur tuan-tuan, Allah bagi pula fadilat kepada kita. Kalau kita lihat dalil daripada Al-Quran ni, orang yang bersyukur ni Allah akan tambah lagi. Kita solat sunat duha lagi, syukur lagi, Allah tambah lagi, tambah. Sebab tu orang kata solat sunat duha ni insya-Allah bertambah selalulah kurniaan Allah Ta'ala. Mungkin kat situlah kaitan kata jadi kaya tu. Wallahu a'lam. Cuma dari sudut solat sunat duha ni, dia memadai Nabi sebut. Maksudnya solat sunat duha ni asal memang hukum dia sunat. Tapi kalau kita buat 2 rakaat yang pertama tu sebenarnya kita kata menunaikan kewajipan sedekah tadi. Sebab tu tuan-tuan, para ulama kalau kita buka kitab-kitab fiqh tuan-tuan, afdal solat sunat duha ni berapa rakaat? Afdal solat sunat duha 4 rakaat. Afdal. Kita kata kalau buat 2 tu masya-Allah lah. Sebenarnya bukan senang nak latih buat hari-hari. Boleh buat 2 masya-Allah. Tapi dari sudut afdal, para ulama kita bincang dari sudut afdal 4 rakaat. Tapi walaupun dalam riwayat ada Nabi buat 8, ada Nabi buat lebih. Bahkan para ulama kita kata solat sunat ni memang tak ada had. Inilah yang kita pegang tuan-tuan. Kita tak perlu bergaduh lah. Cuma kita bincang malam ni dari sudut afdal saja. Adapun dari sudut had tu sebenarnya dia tak ada had. Buatlah. Yang penting kita kata masna. Ada orang kata masna ni buat 2 rakaat bila solat malam je kan. Tapi sebenarnya solat pagi pun buat 2 tuan-tuan. Ustaz, kalau kita solat sunat duha 4 rakaat, sah tak? Sah. Tapi kalau nak menepati sunnah lagi buat 2. Maksudnya 2 salam lah. Kita bagi laluan azan dulu ke? Boleh sambung selepas isyak lagi. InsyaAllah kita sambung sedikit selepas isyak. Kita bagi laluan azan dulu. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kita sambung sedikit berkenaan solat sunat duha tadi. Kita sebut 4 rakaat lah, afdalnya 4 rakaat, kerana apa, ada riwayat daripada Abu Hurairah juga ataupun daripada isteri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu anha, berkenaan Nabi sebut irka' 4 rakaat, lebih kurang begitulah. Dia banyak riwayat yang ni, tapi Nabi sebut kamu solat 4 rakaat fi awalihi, pada awal pagi, yakfika akhirihi, maka Allah akan cukupkan kepada kamu pada akhirnya. Jadi para ulama khilaf tuan-tuan, apa maksud Nabi kamu solat 4 rakaat pada awal pagi dan Allah akan cukupkan kepada kamu kebutuhan kamu pada hari itu di akhir pagi. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita boleh amal ni, masya-Allah, betul tuan-tuan apa yang Nabi sebut. Kita amal 4 rakaat awal pagi ni, kita akan rasa masya-Allah jalan semua je hidup kita. Kan, untuk yang akhir petang malam tu Allah akan jaga kita. Yakfika tu umum lah, Allah cukupkan kepada kamu. Tapi para ulama dia khilaf, apa maksud 4 rakaat? Sebab Nabi sebut kebanyakan, sebab tu solat ni tuan-tuan, kebanyakan nama tu memang para ulama yang bagi. Kebanyakan nama ulama yang bagi. Solat tahiyatul masjid tu Nabi tak pernah sebut pun. Nabi kata kalau kamu masuk dalam masjid jangan duduk melainkan solat 2 rakaat. Nabi sebut 2 rakaat aja. Ulama memudahkan kita lah, letak nama solat tahiyatul masjid kan. Sama juga dalam hadis ni, Nabi kata solat 4 rakaat pada awal pagi, Allah cukupkan di akhir dia. Maka ulama golongan yang pertama kata 4 rakaat ni adalah solat sunat duha lah. Sebab tu sebagian ulama kata afdal solat sunat duha ni 4 rakaat, berdasarkan hadis yang kita baca ni lah daripada Abu Hurairah. Okey, dan saya lebih cenderung pada pendapat yang kedua lah. Pendapat yang kedua ni, dia kata 4 rakaat yang Nabi maksudkan di awal pagi ni bukan solat sunat duha, iaitu bukan solat sunat duha, tapi 2 rakaat solat fardu subuh dan 2 rakaat solat sunat fajar sebelum dia tu. Jadi cukup 4 rakaat. 2 rakaat solat sunat fajar campur dengan solat fardu subuh cukup 4 rakaat. Ini maksud hadis Nabi. Ini sebagian ulama berpendapat, dan saya lebih cenderung pendapat ni lebih kuat. Wallahu alam. Ini mungkin tuan-tuan ada pendapat tuan-tuan, tapi ini khilaf para ulama lah. Yang penting kita boleh ambil dua-dua, dan kita buat dua-dua ini yang terbaik lah. Maksudnya kalau kita tak sempat nak buat yang pagi tu, bangun lewat kan, mudah-mudahan kita ambil pendapat yang kedua ni, dapat juga fadilat tu kan. Dapat juga fadilat, Allah cukupkan yang akhir ni, dan kita boleh jaga, masya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dapat sama-sama kita amal lah. Terutamanya saya yang bercakap ni, bukan senang lah. Kita kata nak jaga betul-betul solat sunat duha ni bukan senang lah. Tapi mudah-mudahan perkongsian pada malam ni, mudah-mudahan manfaatnya untuk diri saya, dan mudah-mudahan ada juga untuk tuan-tuan sekalian, segala yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang buruk daripada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.